Baik, bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia dan ini pastikan sahih. Terima kasih Ismail dan juga Aiman atas perkongsian dan cukup menarik juga memberi inspirasi kepada kita sebagai beliau sebagai seorang mahasiswa di peringkat pengajian tinggi yang mampu menunjukkan kepada kita kehebatan beliau dan bercakap berkenaan dengan mahasiswa. Dan ini adalah berita pentingnya kerana pada Oktober nanti, tidak lama lagi daripada sekarang, pelajar-pelajar daripada universiti yang pulang ke rumah dalam tempoh PKP dahulu dibenarkan kembali ke asrama masing-masing. Namun, apa yang perlu anda beri perhatian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi KPT berkenaan dengan penangguhan kemasukan pelajar baru dan lama daripada zon merah ke IPT adalah ditangguhkan pada ketika ini. Namun, kepada mereka yang berada daripada zon hijau, tidak perlu menangguhkan perjalanan. Anda perlu pulang ke kampus mengikut jadual yang seperti dijadualkan oleh universiti masing-masing. Jadi sekiranya anda daripada zon merah, misalnya dari Sabah, anda tidak perlu hadir untuk melaporkan diri pada tarikh yang dinyatakan. Sebaliknya, anda perlu melakukan secara dalam talian dan mengikut kepada peraturan-peraturan dan juga SOP yang telah ditetapkan oleh universiti masing-masing. Baik, masih lagi berkenaan dengan COVID dan ini apa yang dikongsikan oleh sebenarnya The MY. Apa yang berlaku adalah berkenaan dengan individu daripada Kuantan yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan pada 26 September 2020 telah dipercayai ke Ion Nilai Seremban 2 dan ini ada Ion Nilai bukan Seremban 2, Ion Nilai, dan ini adalah gambar di mana pihak kesihatan telah melakukan disinfeksi secara total kerana dipercayai beliau yang dikatakan positif COVID-19 bersama dengan 2 orang lagi kanak-kanak dipercayai telah pun berada di Ion Mall Nilai pada hari berikutnya sebelum disahkan positif COVID-19. Jadi inilah kerja keras yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga Barisan Harapan dalam memastikan anda rasa selamat untuk ke Ion Mall Nilai. Dan juga berlaku berhampiran dengan kita juga di NU Central KL Central dan ini adalah proses disinfeksi yang berlaku. Semalam dilaporkan ramai yang tanya kepada saya adakah ini berita benar ataupun tidak sahih. Ternyata ianya benar dan sudah pun dikongsikan oleh sebenarnya DMY dan juga NU Central sendiri bahawa proses disinfeksi sudah pun dilakukan bagi memastikan tiada lagi jangkitan dan dapat memutuskan rantaian COVID-19. Jadi kalau tiada keperluan untuk ke pasar raya dan sebagainya, jadi elakkan berada di kawasan yang dinyatakan ini. Dan seterusnya, kepada mereka yang menaiki bas, ini penting juga kerana ini adalah disebabkan ada penumpang dikatakan dan juga disahkan positif COVID-19. Di manakah bas yang mungkin dijangkiti itu adalah JetBus bernombor BMB 3255 dan ada nama bas sekali dan juga anda yang dikatakan juga merupakan kontak rapat kepada individu yang berada dalam bas tersebut dan juga melakukan perjalanan yang sama, sila ke pusat ataupun pejabat kesihatan daerah berhampiran anda untuk melakukan ujian saringan. Dan seterusnya diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan kita prihatin 2.0 ataupun BPN 2.0 ini. Persoalannya berkenaan dengan saya seorang bujang dan juga isi rumah berstatus pelajar separuh masa. Adakah layak menerima BPN 2.0? Jawapannya anda layak tetapi perlu menepati syarat kelayakan. Ada pula persoalan bujang juga tapi pelajar sepenuh masa, full time student, adakah layak? Jadi jawapannya di sini, pemohon bujang yang berstatus pelajar sepenuh masa adalah tidak layak. Jadi tak boleh mohon. Okey. Dan seterusnya, Grant Pemulihan Industri Kreatif dan ini adalah untuk penggiat-penggiat industri. Ini adalah grant yang telah dikeluarkan, grant dan acara dan pameran digital. Tarikh tutup permohonan grant adalah pada 2 November 2020. Jadi anda boleh ke Facebook rasmi Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Dan pada bulan ini merupakan bulan terakhir moratorium dan bermula bulan depan anda perlu membayar balik pinjaman seperti biasa dan sekiranya anda merupakan golongan sasar yang dinyatakan oleh pihak Kementerian Keuangan dan juga kerajaan, jadi anda boleh hubungi bank anda, AKPK dan sebagainya untuk meneruskan apa dikatakan sebagai bayaran balik ini. Sekiranya anda mempunyai masalah untuk membayar balik, jadi anda perlu menghubungi pihak bank ataupun AKPK, mana-mana agensi keuangan yang berdaftar untuk mendapatkan nasihat. Justru ini juga penting, kempen bantuan pembayaran balik pinjaman, kerana sekiranya anda tidak melakukan penelitian dan juga perancangan dengan betul, anda boleh terperangkap di dalam satu perkara dan juga masalah berkaitan dengan keuangan.
Baik, itu saja yang sempat saya kongsikan untuk pastikan Sahih Edisi pagi ini. Lanjut pada petang ini 6.30 petang di saluran berita RTM. Terima kasih penonton. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.